Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar sekalian. Cikgu harap semua pelajar sihat dan ceria. Nama cikgu ialah Cikgu Maizura binti Muhammad, Guru Kesusasteraan Melayu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bacok, Kelantan. Bersua kita kembali di dalam program Kelantan E-Class bersama dengan Cikgu Mai untuk mata pelajaran Kesusasteraan Melayu. Hari ini, cikgu akan berbicara mengenai cerpen Rindu Seorang Rafiq dan aspek-aspek kajian sastra yang terdapat dalam cerpen tersebut. Cerpen ini merupakan karya Nisa Haji Harun yang dipetik daripada antologi teks Kesusasteraan Melayu Moden Kubentang Sehelai Peta. Dalam pembelajaran hari ini, diharapkan selepas ini para pelajar cikgu akan mencapai objektif berikut, iaitu memahami sinopsis, tema, persoalan, watak dan perwatakan, plot serta nilai-nilai murni. Selain itu juga, para pelajar akan mengetahui bentuk-bentuk soalan dan skema jawapan bagi soalan yang dikemukakan. Sebelum cikgu berbicara dengan panjang lebar, mari kita berpantun dulu. Madu bukan sebarang madu, madu lebah di dahan pauh. Rindu bukan sebarang rindu, rindu pada sahabat nan jauh. Baiklah pelajar-pelajar, apabila kita membicarakan cerpen Rindu Seorang Rafiq, kita perlulah terlebih dahulu memahami sinopsis bagi cerpen ini. Fiq ataupun aku mengenangkan semula kenangan bersama rafiqnya iaitu Rosa. Mereka seperti kawan lama walaupun berbeza negara. Mereka terpisah akibat daripada kisah Pedra Branca. Fiq gagal menghubungi Rosa yang sekian lama tidak membalas segala pesanannya sama ada melalui surat ataupun pesanan melalui email. Fiq menggelarkan Rosa sebagai seorang rafiq. Hal ini demikian kerana Rosa juga sentiasa berada bersama aku apabila mengalami sebarang masalah atau kecemasan dengan menghubunginya walaupun jauh. Rosa juga seorang yang pandai memberi nasihat dan semangat kepada aku. Namun, mereka sudah tidak saling menghubungi sudah hampir 3 bulan. Fiq mendapat tugasan untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai Pulau Batu Putih iaitu Pedra Branca sambil mencari Rosa di apartmennya. Namun, usaha dia gagal. Aku ingin meminta maaf kepada Rosa kerana sikap aku yang suka berterus terang sehingga menyebabkan Rosa terasa hati. Aku kembali ke tanah air sambil mengenangkan kenangan kami. Seterusnya, aku mendapat tugasan ke Eropah, The Huge, untuk mencatat kes di sana mengenai Pulau Batu Putih itu. Catatan itu akhirnya berpihak kepada Malaysia kerana hak kedaulatan sipadan dan ligitan kepada Malaysia. Aku sentiasa mengenangkan Rosa pada waktu kemenangan ini. Akhirnya, setelah Fiq selesai mencatat segala perbicaraan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa iaitu ICJ, aku pulang ke bilik semula. Lantas, aku membuka laptop dan membaca email. Akhirnya, Rosa menjawab segala apa yang terungkai di dalam fikiran dan benak hati Fiq. Rosa merasa tidak selesa untuk bertemu dengan Fiq. Rosa menyatakan bahawa dia jatuh hati pada Fiq. Namun, dia merasakan Fiq tidak tahu dan merasakan Rosa itu masih seorang rafiq dan tidak lebih dari itu. Aku merasakan dia salah tafsir terhadap perasaan Rosa. Kerinduanku terhadap Rosa semakin kuat. Baiklah pelajar-pelajar, seterusnya cikgu akan menerangkan tema bagi cerpen ini. Temanya ialah kasih sayang dalam persahabatan. Aku berasa kehilangan Rosa yang dianggap rafiq atau sahabat sejati sejak dia menyepikan diri selama 3 bulan selepas terjadinya percanggahan pendapat antara mereka. Seterusnya, cikgu akan kongsikan apakah persoalan-persoalan yang terdapat dalam cerpen Rindu Seorang Rafiq. Yang pertama
ialah persoalan tentang semangat patriotisme yang teguh. Aku dan Rosa begitu mencintai tanah air mereka sendiri sehinggakan isu Pedra Branca itu mencetuskan sengketa antara mereka. Seterusnya, yang kedua ialah persoalan sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Aku membuat rujukan terlebih dahulu tentang Pulau Batu Putih sebelum pergi ke Singapura untuk mendapatkan skop berita tentang pulau tersebut. Dan persoalan yang terakhir ialah persoalan tentang keadilan dalam membuat keputusan. Tuntutan hak terhadap sipadan dan ligitan yang menjadi pertikaian antara Malaysia dan Indonesia diputuskan oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa iaitu ICJ. Seterusnya, cikgu akan kongsikan mengenai watak dan perwatakan aku. Nama sebenar aku ialah Mustaqim dan dikenali sebagai Fik. Aku tinggal di Semenanjung Malaysia. Aku merupakan seorang wartawan yang bekerja dengan sebuah syarikat penerbitan terkemuka di ibu kota. Aku seorang yang memiliki semangat setiakawan yang tinggi. Aku tetap menghargai dan menyayangi Rosa walaupun sudah 3 bulan dia menjauhkan diri daripada aku. Aku juga seorang yang bersemangat patriotik. Aku begitu gembira apabila keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa menyerahkan kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia. Aku seorang yang patuh kepada arahan ketuanya. Sebagai contoh, aku tanpa bersoal jawab akur kepada arahan ketua pengarang tempat dia bertugas untuk membuat liputan berita di Singapura. Akhir sekali, aku adalah seorang yang amanah. Aku merasakan sebagai wartawan dia perlu menyampaikan sesuatu yang benar kepada masyarakat. Seterusnya, perkara yang ingin cikgu bincangkan ialah nilai-nilai murni yang terdapat dalam cerpen ini. Pertama, nilai kasih sayang. Aku masih merindui Rosa walaupun sudah hampir 3 bulan tidak berhubung. Selain itu, aku sanggup ke Woodland Avenue untuk mencari Rosa. Seterusnya, nilai kedua ialah nilai kegigihan. Aku tetap gigih dan berusaha untuk menghubungi Rosa walaupun ketika itu dia berada di Belanda. Nilai ketiga pula ialah nilai patriotisme di mana aku dan Rosa memiliki semangat patriotisme apabila mereka membahaskan mengenai isu Pedra Branca. Masing-masing memiliki maklumat dan hujah yang kuat. Terakhirnya, nilai tanggungjawab. Misalnya, aku sebagai wartawan bertanggungjawab sepenuhnya dalam mencatat segala perbicaraan dan kejadian yang berlaku di Mahkamah Keadilan Antarabangsa iaitu ICJ. Pelajar sekalian, mari kita lihat contoh-contoh soalan berkaitan cerpen yang diuji dalam soalan 5 bahagian 1 SPM. Soalan 1. Fik, ada tugasan untukmu, ujar ketua pengarang. Aku terima tanpa banyak soal. Ketika pesawat Singapore Airlines itu mendarat dengan selamat di lapangan terbang Changi, aku mengucap syukur berkali-kali. Aku belum bersedia untuk menjadi statistik mangsa kemalangan udara seperti yang berlaku di Taiwan ketika pesawat itu dari syarikat penerbangan ini meletup di landasan. Aku masih mahu mencari Rosa di apartmennya. Soalan A. Huraikan 3 teknik plot yang digunakan oleh pengarang dalam petikan. Jawapannya ialah teknik dialog, teknik monolog dan teknik imbas kembali. Soalan B. Nyatakan 3 perwatakan aku dalam petikan. Jawapan: aku seorang yang taat terhadap arahan majikan. Aku seorang yang berterima kasih kepada Tuhan. Aku seorang yang mementingkan persahabatan.
Manakala untuk soalan C, jelaskan dua pengajaran yang terdapat dalam petikan. Jawapan yang pertama, kita hendaklah taat kepada arahan majikan. Jawapan kedua, kita hendaklah selalu bersyukur dengan nikmat yang diberi oleh Tuhan. Sekarang kita beralih kepada contoh soalan kedua. Rosa, dia seorang sahabat sejati. Dia bukanlah seorang yang layak untuk menerima gelaran rakan ataupun taulan kerana tingkatnya lebih daripada itu. Dia mungkin bukan orang pertama yang akan sampai ke sisiku seandainya aku disinggahi kemalangan atau kecemasan. Dia mungkin tidak mampu berada di sini secara fizikal secepat teman-teman yang ada di sekitarku. Tetapi Rosa mampu mengisi kekosongan ruang jiwa dan emosi, sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh mana-mana panca indera ini. Soalan A. Berikan 3 gaya bahasa beserta contoh yang sesuai dalam petikan. Jawapan 1. Metafora, iaitu ruang jiwa. Jawapan kedua, kata ganda, iaitu teman-teman. Jawapan ketiga, repetisi, iaitu pengulangan frasa dia mampu. Soalan B. Nyatakan 4 perwatakan Rosa yang digambarkan dalam petikan. Jawapan yang pertama, Rosa seorang sahabat sejati. Jawapan kedua, Rosa seorang yang suka membantu. Jawapan ketiga, Rosa seorang yang cepat bertindak. Dan jawapan yang terakhir, Rosa seorang yang ceria. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, cikgu akan deklamasikan 5 rangkap puisi yang diadaptasi daripada cerpen Rindu Seorang Rafiq karya Irsha Amira. Persahabatan Mustaqim dan juga Rosa, berbeza negara tetap bersama. Pedra berangka menjadi punca, akhirnya mereka mencipta sengketa. 3 bulan menunggu panggilan, akalku buntu tiada jawapan. Terbang ke sana menjalankan tugasan, mencari Rosa di tempat kelahiran. Pulau Batu Putih menjadi rebutan, seketul batu di tengah lautan. Semangat patriotik menjadi taruhan, semua itu bermain di fikiran. Panggilan telefon sengaja dimatikan, kemajuan teknologi terputus hubungan. Ingin ku mohon salam kemaafan jika aku membuat kesalahan. Namun setelah email dibaca, rupanya perasaan menjadi punca. Rosa mendamba ingin dicinta, namun bukan itu yang aku pinta. Baiklah pelajar sekalian, cikgu berharap para pelajar dapat memahami cerpen Rindu Seorang Rafiq secara keseluruhannya. Semoga apa yang cikgu sampaikan pada hari ini memberi manfaat kepada semua. Sekian saja untuk kali ini. Semoga kita berjumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.